baca, iaitu bahagian 2. Baiklah, tanda baca yang pertama ialah tanda sempang. Antara fungsi tanda sempang ialah untuk menyambung suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Contoh baris pertama ada ca, dan juga tanda sempang disebabkan baris tersebut sudah penuh, jadi perlu untuk kita sambung di bawah dengan cara CA tanda sempang dan ra itu ditulis di bawah. Jadi ada cara dahulu. Begitu juga dengan contoh yang kedua, iaitu ada usaha tanda sempang cari jalan. Fungsi sempang yang kedua adalah sebagai unsur ulangan, iaitu kebiasaannya dijumpai dalam kata ganda. Contohnya anak-anak, rumah-rumah, ibu-ibu dan sebagainya. Fungsi yang ketiga adalah untuk memperjelaskan hubungan ungkapan. Contohnya kita ingin melakukan perbezaan ejaan, contoh bersempang evolusi atau bersempang revolusi. Fungsi yang keempat adalah untuk merangkaikan sempang ataupun sempang ataupun sempangan ataupun singkatan huruf besar dan imbuhan atau kata ganti nama Allah. Kita lihat contoh di bawah, sempang Malaysia, ataupun juga boleh digunakan sempang 15 ataupun umur 50 30 sempangan, ataupun boleh juga digunakan sebagai kata ganti nama Allah, contohnya kepada sempangnya. Akhir sekali, tanda sempang juga digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Melayu dan bahasa lain. Contoh sempang update, iaitu bahasa Inggeris sempangkan. Seterusnya, tanda baca yang kedua ialah tanda pisah. Tanda pisah ini dilihat seperti tanda sempang, namun 2 kali lebih panjang tanda sempang. Antara fungsi penggunaan tanda pisah adalah untuk membatasi penyisipan kata yang memberi penjelasan khusus. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu tanda pisah dan saya yakin akan tercapai. Fungsi yang kedua adalah untuk menegaskan keterangan aposisi. Contohnya, mereka semua mengenali dia. Tanda pisah, guru tua di kota. Tanda pisah, seorang dermawan. Maksudnya setiap ayat itu berkait antara satu sama lain. Fungsi yang ketiga pula ialah tanda pisah digunakan di antara 2 bilangan tarikh bermaksud sampai dengan, atau 2 kota iaitu bermaksud ke sampai. Contohnya 1910 hingga 1954 atau Taiping hingga Seremban. Tanda baca yang ketiga yang akan kita pelajari ialah tanda kurung. Antara fungsinya adalah untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya kajian penggal RMK, kurungan, rancangan Malaysia kedua tutup kurungan dipersetujui. Antara fungsi kedua adalah untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bahagian integral pokok perbicaraan. Contohnya sajak Terengganu berjudul Ubud, dalam kurungan nama tempat yang terkenal. Yang ketiga adalah untuk mengapit angka atau huruf memperincikan siri keterangan. Contohnya faktor mempengaruhi kesihatan. Nombor 1 itu kita letakkan dalam kurungan, iaitu pemakanan, dan begitu juga dengan nombor 2. Baiklah, tanda baca yang keempat ialah tanda kurung siku. Walaupun ini kelihatan serupa dengan tanda kurung sebentar tadi, namun fungsinya agak berbeza. Antara fungsi pertama adalah untuk mengapit kata atau huruf sebagai pembetulan. Contoh ayat, aku dalam kurungan huruf D kerana berlaku pembetulan, mendengar bunyi aneh. Fungsi yang kedua adalah untuk mengapit keterangan dalam kalimah penjelasan yang sudah pun berkurung. Contohnya, kurungan, perbezaan antara 2 prosa kurung siku, iaitu lihat bab 1, tidak dihuraikan tutup kurungan. Seterusnya, tanda baca yang kelima ialah tanda ulang, ataupun kita juga boleh katakan sebagai kata ganda. Fungsi utama tanda ulang adalah untuk menyatakan bentuk ulangan perkataan dalam penulisan yang cepat. Contohnya, daripada kita menulis kata-kata, kita hanya menulis kata dan nombor 2 sahaja. Tanda baca yang terakhir yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah tanda garis miring. Tanda garis miring ini adalah seperti bentuk palang yang berfungsi dalam penomboran kod surat. Contohnya nombor 7 garis miring PK garis miring 1973. Yang kedua, berfungsi sebagai pengganti kata dan
atau per atau pada nombor alamat. Contohnya, lelaki garis miring perempuan yang bermaksud lelaki atau perempuan. Antara contoh kedua, sewanya RM100 garis miring bulan yang bermaksud RM100 per bulan. Baiklah, itu sahaja untuk bahagian kedua. Jumpa dalam bahagian ketiga. Sekian, terima kasih.